Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siri yang kedua. Sambungan daripada siri satu. Kalau pelajar follow dan subscribe channel Cikgu Gani, Setahu Santai Sejarah, akan tengok tajuk satu bab ini ialah British Military Administration. Hari ini kita nak pergi kepada nak pergi tajuk ini ni nak pergi kepada tajuk mana? Kita nak pergi kepada tajuk yang agak banyak disoal dalam apa? Modul-modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu semula dengan tajuk hot topic, tajuk popular daripada bab 4. Kalau dah bersama dengan cikgu sebelum ini, bagi siapa yang subscribe lah dah tengok video pertama kita ialah tajuk British Military Administration, BMA. Hari ni kita nak sambung dengan tajuk hot panas ni memang cuaca pun tengah panas ni kan, Malayan Union. Tajuk ini mungkin kita ada dua siri, 4.2 dan 4.3. Okey, kita tengok balik di SKP. Hari tu cikgu dah bincangkan 4.1. Nampak tu Hari ni kita nak tengok ialah 4.2. Ni 4.2 berkaitan dengan Malayan Union ni. Macam mana Malayan Union ditubuhkan? Ni mesti tanya. Soalan paling banyak di ni lah, latar belakang ni. Mengapa Malayan Union ditubuhkan? Sebab apa? Mengapa? Sebab apa? Lebih kurang lah Bagaimana British mendapat tanda tangan Sultan? Kita jangan tengok reaksi. Reaksi itu 4.3. Dalam ini juga kita kena tengok ciri-ciri Malayan Union. Masih samalah kalau kita nak tengok kebat. Kita tak larilah daripada 10.3132. Kita nampak K1038, K1039 dan tak lagi K10.310. Kita tambah. Baik, cuba kita tengok balik apa yang kita belajar pada sebelum ini. Ini kita dah belajar dah bagus. Hari ni kita nak pergi kepada tajuk yang kedua. Kita nak lihat juga modul Kejo A. Dapatkan di MyLink. Ada lagi yang bertanya, MyLink ni mana cikgu ini nampak sangat common ni, tak tengok tak ikuti video-video daripada channel Santai Sejarah kan. Kalau tengok saya dah bagi link dah. Macam mana nak dapat? Okey, baik. Tengok 4.2 ni, gagasan Malayan Union. Apa lagi yang kita nak tahu? Ada 3 kita kena tahu di sini pelajar. 3. Banyak juga nak baca ni. Okey. Gagasan Malayan Union. Awal-awal ini dia tanyakan, mengapa? Inilah nak menjawab ni, mengapa British ni nak menubuhkan Malayan Union. Nampak situ kan? Kita dah nampak jawapan awal. Kalau saya highlightkan warna hijau ni, kalau korang tak nampak juga tak tahulah. Melicinkan. Dah lari sikit kita nak letak highlighter. Melicinkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan, mengekalkan orang asing sebagai tumbal tenaga, meningkatkan ekonomi. Ini sekali kalau kita tengok, kita nak pecahkan ada berapa di sini. Sistem pentadbiran 1, warna hijau pula. Kita nak warna merah. Letak macam ni sikit meningkatkan pelaburan,
mengukuhkan pertahanan, mengekalkan orang asing. Dia ada huraian untuk meningkatkan ekonomi. Jadi, paling mudah kita nak ingat, kita ada pentadbiran, kita ada ekonomi. Jadi bila kita dapat di sini, kita dah dapat dua benda lah. Nampak? Melicin pentadbiran satu, pentadbiran. Ekonomi, pelaburan ekonomi, meningkatkan ekonomi lah. Sumber tenaga kerja dapatlah 2 poin di situ. Satu pentadbiran, sumber tenaga kerja 2, ekonomi 3. Dapat 3. Tambah lagi pelaburan 4. Jadi kalau soalan ditanya, apakah tujuan British? Tujuan. Jadi kalau kita tengok, ini sebab lah. Apa sebab British memperkenalkan Malayan Union? Tujuan British memperkenalkan Malayan Union. Dah tentu kita kena cari jawapan di sebelah. Cuba tengok sebelah. Apa jawapan? Untuk memperkenalkan British ialah melicinkan pentadbiran. P. M pertama. Dan dia sebab 2 markah saja kan. Mengukuhkan pertahanan. M yang kedua. Serta meningkatkan pelaburan. Baik, cikgu ambil di sini ada boleh nak guna M ataupun pelajar nak guna huruf P. Mana kita nak guna? Cikgu, saya nak gunakan huruf M lah. Melicinkan, mengukuhkan, meningkatkan. Jadi pelajar boleh pilih dari segi akronim ni, sama ada M atau P. M atau P. Pilihlah mana satu. Cikgu suka kalau pelajar letakkan M lah. Sebenarnya pentadbiran, melicinkan pentadbiran, meningkatkan pelaburan. Dua-dua boleh ambil cikgu, M atau P. Mengukuhkan pertahanan, M atau P. Nampak? Jangan hilang markah. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri. Bila jumpa perkataan jelaskan, ciri-ciri, markah 4. Cikgu, macam mana kita nak pergi kepada ciri? Dalam ciri, pelajar jangan tinggalkan 2 kata kunci ini. Iaitu berkaitan dengan pentadbiran, 2 berkaitan dengan raja. Kalau nak tambah-tambahan, letak kerakyatan. Apakah ciri-ciri? Kalau cikgu letak sini, pentadbiran dan kewarganegaraan, kerakyatan itu cikgu, itu paling mudah, paling banyak. Markah kita 4. Jadi kalau kita tengok, ciri-ciri ialah, ini kena faham negeri Melayu Bersekutu. Apa tu negeri Melayu Bersekutu? Negeri yang ada sistem resident. Negeri Melayu tak bersekutu tak ada. Negeri Selat 3 negeri tu. Nampak? Di sini pelajar kedapat 2 markah. Disatukan 1, iaitu negeri Melayu Bersekutu. Jangan tulis macam ni, tulis penuh ayat negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura. Dapat 2 markah. Okey. Itu kita dah cerita tentang pentadbiran. Sultan menjadi ahli majlis raja-raja. Okey, 3. Hanya, dia ada sambung lagi, yang hanya membincangkan agama Islam dan adat istiadat. Sudah dapat 4 markah di situ. Okey. Cikgu, saya nak ambil pentadbiran balik, boleh? Diketuai oleh Governor British yang dilantik oleh Ratu England. Tadi kita dapat 3/2. Yang ini kita dapat 6/4. Jadi markah kita jawab lebih. Jangan jawab kurang. Okey. Mengapa kita? Soalan kebat. Mengapa? Sebab apa? Mengapa? Sebab apa? Kita menolak sebarang bentuk penjajahan. Jadi kita buat rangka dululah. Markah 4, kita bersedia dengan jawapan H. Holistik. Kita jawablah fakta, huraian, contoh, inferen. Kita pun buat rangka lah. Kenapa kita tak nak negara kita dijajah? Kita bayangkan zaman Jepun kan. Ini kita kena bayangkan zaman Jepun. Mengapa kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan?
Kerana sukarnya kita nak mendapat kemerdekaan. Sukarnya kita nak mendapat sukar untuk mendapat kemerdekaan dulu. Di mana ramai pejuang terkorban. Bagi contoh, Saleh, Tok Janggut, Marajalela. Contoh ni tak ada masalah, pelajar boleh bagi. Justru itu kita harus, justru itu ataupun kesimpulannya, kita haruslah berusaha mempertahankan negara kita daripada terus dijajah semula agar kita tidak lagi mengalami kesukaran macam masyarakat kita zaman dahulu. Kita dah ada pengalaman kan? Senang. Jadi pelajar di sini, kita tengok juga modul yang paling rare lah. Yang paling rare iaitu modul kejut A. Dia kata apa? Apa yang anda faham tentang Malayan Union? Cuba kita tengok. Apa yang kita faham? Di sini pelajar kena tengok betul-betul. Saya faham. Malayan Union ini mungkin kita katakan bahawa menunjukkan bahawa negara kita ditakbir oleh British. Mungkin kita buat ayat penuh dalam apa yang saya faham. Kita kata di situlah. Malayan Union kita letak dalam ni lah. Kita letak dalam ni. Senang. Senang. Ditakbir oleh British. Apa lagi kita faham? Nombor 2. Apa lagi kita faham? Mungkin kita katakan bahawa Raja Melayu hilang kuasa. Apa lagi kita faham? Banyak benda. Macam mana dengan kerakyatan? Kerakyatan secara terbuka ataupun jus soli. Jadi kita tengok banyak benda yang pelajar boleh belajar lah daripada sini kan. Kalau kita tengok kerakyatan secara terbuka, dia tak nak bagi saya nulis ni. Tak apalah, dia tak nak bagi, kita tak payah tulis. Nampak kan? Kita closekan, kita ambil undernote, hide kan, kita letak di sini, tutup situ. Kita nampak kan? Jadi pelajar, tengok 3 yang cikgu bagi ni. Jadi pelajar nampak, macam ini nak buat cikgu. Ya. Bukan senang kita nak berjaya. Kan? Okey. Ciri-ciri. Tadi kita dah bincang ciri-ciri dah. Tak perlu kalau kita bincang lagi kali kedua kan. Kita nampak, ciri-ciri macam inilah cikgu. Ciri-ciri Malayan Union. Tadi apa yang saya katakan? Bila kita sebut tentang ciri-ciri, kita tak larilah daripada menceritakan apa. Menceritakan tentang berkaitan pentat. Kita cerita tentang apa? Pentadbiran. Pentadbiran. Pelajar bagilah pentadbiran apa? Tentang negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Faham itu negeri-negeri Selat. Faham tentang Gubernur British. Okey. Faham tentang raja-raja Melayu. Ini semua jawapan boleh dapat. Raja-raja Melayu pun ada cikgu ya. Okey. Apa lagi? Dia nak 3 markah saja cikgu. 3 markah senang saja. Apa lagi kita berkaitan dengan kerakyatan. Kerakyatan pun kita boleh jawab secara solid. Kita perincikan sikit. Sebab dia nak 3 markah saja. Sebab dia nak 3 markah ini bukanlah markah yang banyak untuk kita ambil perhatian. Ni pun 3 3. Dah dapat 2 dah. Andaikan anda Gubernur British, berikan cadangan penambahbaikan. Maksudnya kita jadi Gubernur pada waktu itu. Kita pula. Anda jadi Gubernur pada waktu itu
Apa nak buat? Sudah tentu kalau kita kata berikan cadangan penambahbaikan agar orang Melayu. Sudah tentu kita kata kalau nak bagi orang Melayu terima, tak lain tak bukan kita nak agar apa? Kuasa Melayu diambil kira. Selain pada itu kita tengok dalam modul kejora ni juga, pelajar tolong tengok kepada soalan 2 esei ini untuk kita dapat markah yang lebih lah. Cikgu dah letakkan soalan dah, garis kata kunci, cuba jawab. Bagaimanakah, mengapa British mencadangkan penubuhan Melayu Union 4? Kita dah bincang. Ciri. Cuma bezanya dia nak 8. Jadi pelajar kena bagi lebih sikit lah ciri ni. Dan nilai patriotisme kan di kalangan rakyat. Cuba tengok. Tabah berani, bertoleransi dan sebagainya. Cintakan negara, budi pekerti. Cintakan negara. Penilai lagi kita nampak. Sayang kepada pemimpin kita. Dan sebagainya. 8 markah, cuba jawab holistik dan personal message cikgu. Okey, terima kasih. Kita jumpa.